Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami dari kumpulan The Volunteerism akan mempersembahkan slide yang bertajuk kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk menjadi sukarelawan yang berkesan. Berikut adalah ahli kumpulan yang terlibat dalam menjayakan slide pembelajaran ini. Konsep kesukarelawanan adalah tidak asing lagi di negara kita. Walau bagaimanapun, cabaran yang dihadapi oleh para sukarelawan seperti komitmen bertugas sama ada daripada diri sendiri maupun dari rakan sukarelawan yang lain. Selain itu, kekangan kemahiran sebagai seorang sukarelawan menyebabkan sukarelawan gagal untuk sempurnakan tugas dan misi mereka. Oleh yang demikian, seorang individu yang ingin menjadi sukarelawan perlulah mempunyai kemahiran asas sebagai sukarelawan agar misi yang dijalankan berkesan. Antara kemahiran yang diperlukan untuk menjadi sukarelawan yang berkesan adalah kemahiran interpersonal, kemahiran pengurusan kerja, kemahiran observatif, kemahiran mengurus masa dan kemahiran menyelesaikan masalah. Antara kemahiran yang perlu ada dalam diri setiap sukarelawan ialah kemahiran interpersonal. Kemahiran interpersonal ini ianya merangkumi kebolehan untuk mendengar, menyampaikan secara lisan dan bukan lisan. Ini kerana kemahiran interpersonal ini sangatlah penting dalam menjaga hubungan sejahtera di antara sukarelawan dengan masyarakat, terutama warga emas dan golongan kelainan upaya. Oleh itu, kemahiran sebegini haruslah wujud dalam diri setiap sukarelawan kerana ianya akan menjadi penanda aras kepada pencapaian sesuatu program sukarelawan yang bakal dilaksanakan. Seterusnya adalah kemahiran yang diperlukan untuk menjadi sukarelawan yang berkesan adalah kemahiran pengurusan kerja. Kemahiran ini adalah sifat atau kebolehan tertentu yang harus dimiliki oleh sukarelawan untuk memenuhi tugas-tugas tertentu dalam bentuk sebuah organisasi. Yang kedua, dengan adanya kemahiran pengurusan kerja ini dapat menyusun struktur sebuah organisasi dengan teratur dan lebih sistematik supaya tidak berlakunya sebarang masalah. Yang ketiga, kemahiran ini dapat membantu memudahkan dan mempercepatkan proses dalam menguruskan program sukarelawan. Dan yang terakhir, kemahiran ini dapat memastikan aktiviti sukarelawan berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, mengetahui cara untuk menyelesaikan semua masalah secara cekap dan berkesan apabila adanya perancangan dalam menguruskan sesuatu pekerjaan tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan bentangkan isi untuk kemahiran observatif. Pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan kemahiran observatif ataupun kemahiran pemerhatian ini adalah seorang sukarelawan perlulah melatih diri menjadi seorang yang teliti dan peka. Sukarelawan yang teliti dan peka akan cakna terhadap sebarang perubahan kecil yang berlaku terhadap orang yang dibantu oleh mereka. Perubahan-perubahan yang dimaksudkan saya adalah seperti dari segi fizikal maupun emosi. Contohnya, perubahan emosi seseorang dapat diperhatikan melalui perubahan riak wajah maupun perubahan dari segi sikap kebiasaan mereka. Seterusnya, sukarelawan akan mampu memberi hikmat sukarelawan yang bersesuaian dengan situasi ketika itu. Oleh itu, kemahiran observatif ini merupakan satu kemahiran yang diperlukan untuk menjadi seorang sukarelawan yang berkesan. Bagi kemahiran mengurus masa pula terbahagi kepada 3, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Pada fasa sebelum, kita mestilah merancang dengan membuat perancangan pada awal masa. Kita juga perlu membuat tentatif dan jadual supaya program berjalan dengan lancar. Pada fasa semasa, kita mestilah mematuhi tentatif dan jadual yang telah dibuat dan memastikan ahli jawatan kuasa yang lain mematuhi tentatif dan jadual yang telah disediakan. Akhir sekali, pada fasa selepas, kita boleh menambah baik pengurusan dengan membuat refleksi tentang pengurusan masa bagi program yang telah dijalankan, juga memastikan program akan datang berjalan dengan lancar mengikut tentatif yang telah dibuat. Setiap keputusan yang diambil pasti akan ada halangannya, sama juga seperti penyelesaian masalah.
sukarelawan mungkin akan menghadapi beberapa halangan. Antaranya ialah sukarelawan tiada gambaran yang jelas tentang situasi sebenar masalah tersebut. Sukarelawan juga mungkin akan menghadapi kekangan masa untuk menyelesaikannya. Selain itu, maklumat yang tiada kaitan serta cara pemikiran ahli kumpulan yang berbeza mungkin menjadi gangguan dan halangan. Kesimpulannya, aspek sukarelawan adalah suatu nilai dan amalan murni yang perlu diterapkan ke dalam jiwa generasi muda pada hari ini. Walau bagaimanapun, untuk melahirkan sukarelawan yang berkualiti bukanlah mudah. Oleh itu, penerapan nilai-nilai sukarelawan berkualiti haruslah disemai seawal di peringkat sekolah rendah lagi. Ini selaras dengan usaha kerajaan untuk memperhebatkan lagi aktivis sukarelawan di Malaysia dan menjadikan ia agenda penting negara kita. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.